Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Ramadan yang ke-10, kita telah berpuasa dan kita telah melaksanakan ibadat puasa dengan baik dan kita mendoakan bahawa kita dapat menyambung ibadat puasa ini sehingga tamatnya Ramadan tahun ini dan kita berdoa supaya kita dipanjangkan umur untuk berjumpa Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di IS Malaysia pada hari ini amat berbesar hati menerima tetamu Prof. Dr. Salihah Yaakob daripada Jabatan Bahasa Arab dan Kesusastraan Kuliah Berteraskan Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa yang akan membicarakan tentang konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi sepanjang zaman. Jadi kita bercakap pada hari ini satu topik yang amat relevan dengan apa yang sedang kita amati dan yang kita sedang lakukan, iaitu ibadat puasa, dan cuba kita nak melihat dari sudut konsep dan ibadah puasa daripada nabi yang telah kita ada sepanjang zaman itu tersebut. Prof. Dr. Salihah ni seorang yang unik bagi saya. Tajuk yang nak dibincang itu tidak ada kaitan langsung dengan bidang kepakaran. Kalau kita melihat bidang kepakaran ialah bahasa Arab dan kesusastraan. Tapi namun begitu, itulah pilihan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Dalam bahasa Arab, tauhid bermaksud penyatuan, manakala dalam sudut pandang Islam, tauhid bermaksud menegaskan bahawa Allah itu hanya satu. Tauhid ialah asas akidah yang hakikatnya sudah tertanam dalam diri manusia semenjak penciptaan alam lagi. Ia adalah jiwa primordial yang bersifat fitrah dan azali yang dimiliki oleh setiap insan bernama manusia. Sebagai umat yang beriman dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dan antaranya ialah ibadah berpuasa yang kita sedang lakukan. Perintah untuk berpuasa ditujukan kepada orang-orang beriman dan bertujuan untuk melatih mereka menjadi insan dan hamba yang luhur dan bertakwa. Al-Quran menyebut tentang perintah berpuasa yang semua kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Yang paling penting di sini ialah agar kamu bertakwa. So perkataan bertakwa itulah yang paling pokok dalam ayat ini. So webinar pada hari ini akan membincangkan secara terperinci mengenai konsep tauhid dan ibadah puasa dalam lipatan sejarah para nabi dan umatnya sepanjang sejarah manusia. Tanpa kita menunggu lagi, saya suka cerita menjemput Prof. Salihah untuk memberikan apa dimaksudkan dengan konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi sepanjang zaman. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Profesor Dr. Azam, dan juga terima kasih juga kepada pihak IAIS yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk membicarakan tajuk konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi atau para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum mengetahui bahawasanya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap khalifah pertama di atas muka bumi ini adalah Adam alaihissalam. Walaupun terdapat berbagai teori
yang mempertikaikan adakah Adam itu adalah manusia yang pertama. Ya, kita sebagai orang Islam perlu menegakkan kalam Tuhan yang disebut dalam Al-Quran itu, bahawasanya Adam alaihissalam lah manusia yang pertama, ya, yang disebut oleh ahli sains sebagai Homo sapiens. Namun masih ada di kalangan orang Islam itu sendiri ragu-ragu untuk menerima kenyataan ini. Mereka berpandangan bahawasanya teori Darwin itu lebih tepat. Dan ini merupakan satu masalah besar. Apabila membincangkan tentang teori Darwin ini, kita perlu ingat bahawasanya konsep Darwin itu berasaskan kepada evolution. Bagaimana kita ingin menolak konsep Darwin itu untuk mengembalikan pemikiran anak-anak muda kita ini kepada tauhid itu melalui kejadian Adam alaihissalam. Ya, saya melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang perlu diketengahkan. Ya, sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 30. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut, ya, iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lam. Apa maksudnya? Kalau dari sudut nahu bahasa Arab, dari sudut grammar Arab, perkataan iza qala rabbuka lil malaika, iza qala itu menunjukkan uzkur ya Muhammad, sebut wahai Muhammad. Dia menggunakan perkataan is. Is itu melambangkan uzkur, kerana dia menceritakan benda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun itu kalau mengikut dalam kaedah bahasa Arab adalah isim fa'il. Apakah peranan isim fa'il? Isim fa'il peranannya adalah seperti fa'il mudhari'. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sekarang ini aku tengah menjadikan, inni ja'ilun, tengah menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Qalu, kenapa jamak di situ? Qalu. Mereka berkata, malaikah itu ramai malaikat-malaikat, bukan seorang malaikat. Malaikat kata apa? Qalu, bertanya lagi. Ataj'alu fiha? Kamu nak jadikan lagi ke, wahai Rabbal Jalil? Sedangkan yang ada ni pun dah bertumpah darah. Ataj'alu fiha. Penggunaan hamzah di situ menandakan makhluk yang dijadikan itu, yang nak dijadikan tu belum dijadikan lagi. Masih dalam proses. Sebab itu malaikat menggunakan perkataan hamzah. Ataj'alu fiha. Kenapa malaikat tak menggunakan perkataan hal? Betul juga dari sudut nahu. Hal taj'alu fiha. Betul juga. Faham juga kalau kita baca pun. Penggunaan hal menunjukkan makhluk yang jadi, tengah jadi tu dah dijadikan. Itu maksudnya. Benda ini disebut dalam tafsir. Tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi apa yang saya ingin cuba ketengahkan di sini ialah makhluk yang telah dijadikan itu berkemungkinan besar namanya Homo erectus. Dalam ayat ini dia bukan bagi tumpuan kepada jin. Kenapa saya kata begitu? Kerana lepas itu dia kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Perkataan wa yasfikud dima di situ menunjukkan makhluk yang terjadi, yang dijadikan sebelum itu mempunyai darah dan daging. Dan ini sudah tentu dia bukan jin. Maknanya dalam arti kata lain, ayat tersebut bukannya ditujukan kepada jin. Man yufsikud dima, yang menumpahkan darah. Mereka adalah makhluk yang mempunyai darah dan daging. Sebab itu mereka wa yasfikud dima, bertumpah darah. Qala.
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini a'lamu ma. Penggunaan a'lamun itu adalah isim tafdhil. Aku lebih tahu. I'm the best. Knows about the things. Apa yang telah terjadi ni, aku lebih tahu. Allah Subhanahu Wa Taala kata. Penggunaan isim tafdhil di situ. Jadi apa yang ingin saya kemukakan di sini, pemahaman kaedah nahwu Arab serta semantik dan saraf yang betul dapat mengembalikan kita kepada konsep tauhid. Ya. Dan sesudah ayat ini saya ingin pergi sedikit kepada ayat yang seterusnya. Allama Adam al-asma'a kullaha. Allama Adam al-asma'a kullaha. Penggunaan alama di situ menunjukkan menerima. Perkataan alama dari sudut nahwu Arab menerima dua maf'ulun bih di situ. Allama Adam al-asma'a. Allama Adama. Maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih yang pertama. Asma'a maf'ulun bih yang kedua. Allama Adam al-asma'a kullaha. Bermaksud Allah menjadikan Adam itu, kemudian diajarnya Adam alaihissalam itu ilmu pengetahuan. Persoalannya, kenapa diajarkan al-asma', nama-nama? Kenapa tidak diajarnya al-af'al, perbuatan? Saya melihat ayat ini cukup istimewa. Kerana perkataan al-asma' itu menunjukkan tiada makhluk lain kecuali Adam alaihissalam sahaja pada ketika itu. Makhluk yang berbentuk yang seperti Adam alaihissalam. Sebab itu diajarnya nama-nama dahulu. Kenapa Allah Ta'ala tak kata allama Adamal af'ala? Kenapa tak diajar perbuatan? Kerana perbuatan itu memerlukan kepada reflection. Memerlukan kepada tindak balas. Jadi apabila perlukan kepada reflection ataupun tindak balas, ia memerlukan kepada seorang lagi wujud. Masalahnya tak ada lagi orang yang wujud pada ketika itu. Ini bukti nyata pemahaman semantik dalam Quran memberi kefahaman yang jelas bahawasanya Adamlah manusia yang pertama yang digelar sebagai Homo sapiens, dan perkataan insan itu berasal daripada perkataan Anisa. Apa yang dimaksudkan dengan Anisa? Anisa bermaksud jinak. Mengikut pandangan ahli sejarah, ahli bahasa, perkataan insan itu lebih tepat, asas perkataannya adalah Anisa. Anisa. Ya? Manakala pandangan yang mengatakan manusia insan itu berasal daripada perkataan nasya adalah pandangan yang lemah ataupun dhaif. Itu dari sudut kejadian manusia yang pertama. Kenapa saya menyentuh tentang konsep kejadian manusia pertama? Kerana di situlah buktinya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri bila baca Quran, kita faham kaedah nahwu dan saraf serta semantik dalam Quran itu, kita tahu Adamlah manusia pertama. Maknanya yang ada sebelum tu bukan manusia. Homo erectus itu bukan manusia, walaupun berbadan manusia. Fizikalnya berbentuk manusia. Mereka bukan manusia. Kenapa? Kerana mereka tidak anisa. Mereka itu ganas. Mereka itu tidak jinak. Mereka itu susah diajar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi ilmu. Tiada konsep allama Adam al-asma'a kullaha pada makhluk yang sebelum itu.